Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang dihormati Abu Talhah selaku Mudir Baitus Salam, Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin Zabidi belah saya ni selaku editor kepada kitab yang kita nak bincang ni, Hakikat Pelik dan Ajaib Makhluk Gaib, yang sebenarnya tafsir surah Al-Jin. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian di alam nyata dan juga di alam maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 10 hari bulan 9 2023, kita teruskan salah satu daripada acara yang tetap di Baitus Salam ini, iaitulah acara Majlis Ilmu. Jadi majlis yang dipilih untuk pagi ini iaitulah tentang ulasan ataupun disebut daurah. Daurah ni panjang sebenarnya, kita lebih kepada ulasan pada kitab Tafsir Surah Al-Jin. Tafsir Surah Jin ni, jadi kita akan tengok insya-Allah lah secara ringkas-ringkasnya. Tapi sebelum ana mula dulu, kita beri peluang kepada editor untuk menceritakan pengalaman dia dengan jin dalam surah Al-Jin. Macam mana dia, cara dia tu. Jadi apa yang dia jumpa, apa dia dapat, lepas tu baru kita ulas supaya kita tahu isi kandungan. Mana lepas dia ulas ni, berapa minit ni nak balik pun boleh dah, sebab tahu dah isi kandungan dia. Rahsia-rahsia sudah terbongkar kata orang. Tapi kita nak yang detail pula lepas pada ni lah. InsyaAllah kita akan tamatkanlah perbincangan kita ni pada waktu yang ditetapkan biiznillahi azza wa jalla. Jadi dipersilakan Ustaz Zahiruddin untuk mengulas selaku editor yang dah baca buku daripada awal sampai akhir. Mungkin dia lebih ingat daripada saya, sebab dia baru baca. Kita tafsir ni mula bila ni? Bila mula? Nanti dia boleh jawab. Ataupun dia pun tak tahu juga. Ada mukadimah. Dalam mukadimah ada. Jadi kita tahu berapa lagi ni. Tak apalah, kita serah ke pengulas dulu. Mudah-mudahan ada apa orang panggil gambaran awal tentang kitab kita ni, Tafsir Surah Al-Jin. Falyatafaddal mashkuran. Balik. Ya, betul. Ada dah. Oleh. Tu ni alamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fadilatul Syekh Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah, yang juga lebih dikenali sebagai Dr. Abu Adas Madani, dan Syekh Abu Talhah selaku tuan rumah, penganjur, dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hakikatnya naskah yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah hasil catatan berdasarkan kuliah subuh setiap hari Syekhuna, bermula daripada semenjak lebih aktif ketika selepas COVID-19 tempoh hari lah. Jadi sebelumnya sudah ada catatan, tapi catatan secara teratur dan juga lengkap itu bermula lebih kurang dalam bulan September tahun lepas oleh seorang hamba Allah yang misteri lah. Ana duk tanya Dr. Basit, siapa ni NZNY ni? Dia tak nak sebut sampai sudah. Sampai Ana duk
terbawa-bawa sebab kita dah buat buku ni, kita nak tahulah siapa yang menulis sebenarnya ni. Pertama kena minta izin, kena dapatkan kebenaran. Yang keduanya nak tahulah siapa supaya dia boleh bincang, ada benda kita tak setuju dan seumpamanya. Tapi dia sampai sudah tak bagi tahu. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi ilham lah. Oh rupanya dia kena tanya dia sendiri siapa. Kalau baca muqaddimah tu NZNY yang pastinya N tu ni. Ni apa tu wallahualam. Itu rahsia. Kena tanya dia. Baik, yang kedua, surah Al-Jin ini sangat dekat dengan saya secara peribadi disebabkan bidang kajian saya di peringkat master dan PhD berkaitan dengan pemikiran beragama orang Melayu. Dan saya sebelum tu ada tulis tentang syirik, khurafat dan tahyul mistik di alam Melayu dan seumpamanya. Jadi kita berkesimpulan bahawa antara isu besar masyarakat Melayu, bukan Melayu sajalah, masyarakat Islam sebahagian besarnya adalah jauhnya cara faham kita ataupun cara akses ke alam gaib, khususnya berkaitan jin, perkara gaib, gaibiyat sam'iyat dan perkara-perkara lain lah. Jin, iblis, syaitan, sampai ke orang Melayu ada konsep orang bunian dan pelbagai lagi mambang dan seumpamanya. Tanpa dengar ke mambang. Mambang ni biasa dengar. Biasa. Piramli punya filem tu lah, hai mambang tanah, mambang laut, mambang angin tu lah. Tapi kita perasan, intipati utamanya adalah kita perasan kenapa orang Melayu boleh macam keliru tentang hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib, sehingga dia boleh akses, dia sumber dia akses kepada alam dan makhluk gaib tu tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi kadang-kadang dia berpegang kepada apa yang dipertuturkan oleh bomoh pawan dukun dan seumpamanya, kahin, sahir, dan juga kemungkinan daripada apa yang diperturutkan oleh tok nenek moyang kita. Sedangkan akses ke alam gaib daripada kaedah kita orang mengaji Quran Sunnah orang Islam sepatutnya hanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah bila tuan-tuan baca dan juga kita akan daurahkan, kita akan faham nak kenal jin dalam hakikat yang sebenar. Jin nak dapat tidak mesti balik kepada bagaimana pencipta jin tu sendiri bagi tahu tentang jin, barulah kita faham sungguh-sungguh tentang jin. Tapi yang kita duk tahu pasal jin selama ni, baca mastika, jumpa bomo yang tok nenek moyang kita kata, tu jadi mengarut tu. Dan sebagai apa nama penutupnya, semoga naskah kecil tapi bermanfaat ini boleh betulkan manhaj akidah dalam memahami hal-hal gaib, yang mana Rasulullah bila terima Quran tu memang untuk betulkan benda ni antara perkara-perkara asasnya. Jadi tak muncul dah masyarakat yang solat, puasa, zakat, hajinya tak tinggal, tapi tok bomo pawan dukun dia tak tinggal juga. Semayang bang apa semua dia tak tinggal. Pergi haji umrah okey, solat, puasa, apa nama, tutup aurat okey, tapi bomo pawan dukun pun tak tinggal juga. Ni benda yang sangat-sangat kita nak selesaikan lah dalam perjuangan dakwah kita ni, dakwah sunnah dan seumpamanya, agar mereka ni tinggal sungguh-sungguh benda yang bersabit dengan yang kita sebutkan tadi. Dan itu insya-Allah adalah intipati kefahaman daripada surah Al-Jin ini, insya-Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takut ada nak tanya soalan tentang pasal dia ada tulis tentang apa tadi? Khurafat tayu dan mistik. Khurafat tayu. Kita bagi lagi tambah 5 minit lagi. Orang mari. Dia bukan nak ambil khulas sebab dia ada kaitan dengan jin ni. Ya, ya. Boleh minta Ustaz Zahir teruskan sikit lagi ulasan buku dia. Mana buku tu? Tak ada. Ini masalah betul lah. Orang nak mari ngepek buku dia tak ada buku. Buku on the way. Tak, buku jin ada. Buku mistik alam Melayu ada. Kita bagi soalan, tak ada. Kita Tak ada. bagi soalan jin. Masalah jin. Soalan anak nak tanya. Nanti salah. Boleh ke kalau ada orang dia dah nikah satu, dia nikah nombor 2 dengan jin pula? Sudahlah. Poligami dengan jin. Alah, kerja apa betul lah. Dan Baitul Salam dulu orang panggil Baitul Poligami, jadi kita tanya soalan poligami dengan jin. Macam mana tu? Ada fatwa? Semua Kita cerita mistik alam Melayu tadi yang orang panggil duduk dalam masyarakat kita ni, benda-benda pelik tu. Ya. Ada khulasah. Baik, khurasahnya setakat yang saya duk baca lah, dan juga tulis buku tersebut. Begitulah, maksudnya bila Islam datang ke alam Melayu, masyarakat kita menerima secara total kerana ia berpunca daripada
para pemerintah zaman tu, maka masyarakat pun Islam. Tapi satu benda yang kita kena ingat, Islam adalah agama yang paling bongsu. Maksudnya sebelum Islam datang dah ada agama Hindu dan Buddha dan juga animisme, dinamisme. Jadi nilai-nilai itu juga dibawa bersama ketika mana Islam datang. Dan Islam yang datang pula bukan Islam yang sebagaimana kita sebut sebagai Islam Quran dan Sunnah lah. Islam yang sudah ada percampuran yang pelbagai abad ke-15, 16 ni. Di Mekah ketika itu, golongan yang paling mendominasi adalah Sufi falsafi yang disebut sebagai aliran Ibn Arabi dan seumpamanya. Maka jangan pelik kalau kita dengar dan selama ni cara masyarakat kita Islam adalah Islam yang mistik, Islam yang minat pada benda-benda nak jadi kebal, nak terbang, minat pada karamah tu, karamah ni. Memang itu orientasinya. Tapi kita tak bincang bab tu sebelum ni. Lagi mana-mana asal punca perkara tu berlaku. Jadi bila kita telusuri dalam bidang akademik dia panggil genealogi ataupun riwayah lah, latar belakang di sebalik ini sebenarnya latar belakang pemikiran masyarakat kita, maka pada saya kita boleh kenal pasti obat yang terbaik, penyelesaian yang terbaik untuk jadi jangan terkejut kalau kita duduk sembang kedai kopi, tiba-tiba ada orang duduk bincang pasal Nur Muhammad, martabat 7, nak menjadi wali macam mana, dan mutakhir ni dengan sihab yang dah jadikan Allah itu Muhammad tu Allah, apa pangkat. Itu semua memang latar dalam 1000 tahun ini punya kaedah pemikiran beragama. Dan cabaran kita di Malaysia berbeza dengan cabaran di Saudi dan di tempat-tempat lain. Jadi ini memerlukan satu, kita kata, perincian dan penguasaan ilmu-ilmu sosial yang lebih detail untuk kita kena pasti satu persatu masalah dan akhirnya kita datangkan dengan solusi yang terbaik sebagaimana dakwah yang dibawa oleh para asatizah kita lah. Begitu tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, sekadar khulasah daripada pemerhatian saya dan bidang kajian saya yang sebenarnya dalam bidang pengajian Melayu. Nak faham orang Melayu berfikir pasal agama mereka ni macam mana, kenapa lagu tu, kenapa semayang bang tak tinggal, minat kepada khurafat tahayul mistik ni, minat kepada bomo, minat kepada, tapi semayang bang tak tinggal. Lagi besar serban, lagi minat benda tu pula dalam setengah keadaan tu. Lagi banyak cincin, lagilah dia punya ada. Lagi banyak kerih, lagi banyak dia punya kita kata, sehingga saya buat kesimpulan, itu belum lagi cerita khadir lah apa semua tu. Maksudnya kita buat kesimpulan, akhirnya kita kata Islam agama wahyu, bukan agama mistik. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khidir. Nabi Khidir tak ada kaitan dengan kita. Nabi Khidir satu watak yang Quran sebut tapi tak jelas pun nama dia. Tapi orang Melayu dengan Nabi Khidir ni dia punya minat tu dia punya zuk tu lain macam. Ini benda-benda yang kita kena perhatikan dan itu memerlukan penelitian yang detail lah satu persatu. Wallahu alam. Saya ingat pada rekod sebab jemaah datang nak dengar tok guru kita. Jadi fadhil tafadhal masykur. Panjang. Terima kasih. Syukran lak. Mengalah. Itu salah. Hanya ada dah. Ada dah. Terima kasih kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi. Dia dengar nama ni kan, cuma tak dia bertuai lagi. Dia kalau baca dari buku jin tu, dia tulis editor dia tu Zahiruddin. Dan seperti dia sebut tadi, ana pun heran juga dengan Zahiruddin. Dia berani rempuh masuk dalam samudera alam Melayu yang banyak misteri tu. Itu dia. Jadi buku-buku dia membongkarkan cerita-cerita alam Melayu. Dulu kita buat wacana buku khurafat alam Melayu kepada. Jadi ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zahir, walaupun sekejap, tapi insya-Allah mudah-mudahan ada pencerahan dalam tajuk yang kita ada kaitan dengan tajuk kita. Sebenarnya kita juga sedang menunggu kedatangan buku, tapi nampaknya tak sampai-sampai lagi. Kita kena mula dulu lah. Sebab sahabat kita ni dia nak talaki. Dia panggil nak talaki ni, kalau ada kitab tulis selalu baru sedap. Kita penulis buku dengan penerbit buku sedikit berbeza. Penulis dia nak orang baca, penerbit dia nak orang beli. Lain. Awak beli tak baca tak apa, yang penting fulus sudah mati. Kita penulis
Tak beli pun tak apa. Yang penting orang baca maklumatnya kita ada. Tapi kalau tak beli nanya juga. Macam mana nak baca tak? Jadi kita kata itu di antara perbezaan lah. Kita tak bukan dengar ke penerbit marah. Penerbit pun nak suruh kita baca juga, tapi dia tak marah. Sebab ana jumpa dengan orang waktu kita contohnya bila kita ada daurah apa-apa, bila kita mai kitab lain, dia beli pula kitab tu. Dia kata sebenarnya ustaz, kitab yang saya beli ni sejarah Mekah ni ada dah dekat rumah. Tapi oleh kerana jumpa ustaz nak tanda tangan pula hari ni. Kata hak tu baca kada lagi. Dia pun mikir, dia kata rasanya plastik pun tak buka lagi. Punya lah dia punya semangat. Tapi bila jumpa tu ni, dia bukan nak baca juga, dia nak tanda tangan tu maksud dia panggil sanad tu tinggi tu. Sanad tu kena tinggi. Jadi ada ana gurau lah dengan jemaah, dia kata para jemaah sekalian, kita ni kalau apa ni, kalau apa beli ada baca, kita akan tanda tangan di belakang. Jadi hari ni kita tanda tangan di awal dulu. Siapa dah khatam, tahu yang dapat tanda tangan belakang ni, itu tanda dia sudah baca. Sanad tinggi ni, tanda belakang ni. Ada beberapa orang pergi haji pun ni khatam di Mekah. Buku sejarah Mekah dengan Madinah, dia baca sungguh. Sebab dia nak ambil tanda tangan belakang. Dia kata kelebihannya belakang. Hak ni depan tu je. Lebih apa? Kelebihannya orang baca dapat ilmu, yang tak baca dapat buku. Faham tu? Orang yang tak baca dapat buku, yang baca dapat buku dan dapat ilmu. Kata orang tak kenal maka tak cinta, macam mana mau cinta kalau tak baca? Itu istilah yang digunakan oleh para penerbit. Baiklah, yang ada buku dah kita teruskan, yang belum ada lagi tunggu sekejap lagi datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan perjalanan mereka sampai ke sini dalam masa yang kita harapkan ini insya-Allah. Jadi ana seperti yang disebut oleh Ustaz Zahir tadi, pada masa awal-awal dulu sebelum PKP ana dah tafsir Quran di masjid saya lah, di Pondok Sungai Durian tu. Kita baca dua tafsir. Satu dia panggil tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dikeluar oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Kerana itu anak kata kitab Pimpinan Ar-Rahman ni dia panggil kitab Malaysia. Sebab yang amat berhormat Perdana Menteri yang suruh tulis kitab ni almarhum Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman yang suruh tulis, suruh Syekh Abdullah Basmih dengan Mufti Haji Muhammad Nur. Amanah ni Mufti Kelantan. Tapi masa tu dia jadi belum mufti, dia duduk di Kuala Lumpur. Jadi dia orang ni tulis. Kemudian satu lagi tafsir yang anda baca, yang tu yang kita banyak lah tentang maklumat-maklumat tentang tafsir-tafsir. Nama dia Al-Muharrar, At-Tafsirul Muharrar Lil Quran Al-Karim. Kitab ni baru. Anda berjalan dengan dia, kejar. Jalan dengan Muharrar ni orang panggil kejar. Dia keluar waktu belum Covid dulu, dia melintasi kita. Sebab kita baca seminggu sekali. Bila mari masa Covid, anda baca setiap hari. Mula-mula baca petang. Dia mahu kata petang ni masalah lah. Kita nak sediakan makan lah, nak apa. Baca lepas Isya. Bertembur dengan ustaz lain. Tak silap saya, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahazan. Tafsir juga masa tu. Jadi dia orang kata, crash bertembur ni. Jadual ni nak tengok mana satu. Jadi akhirnya kita pindah lepas subuh. Alhamdulillah, rupanya cabar lepas subuh ni kita yang ambil jadual tu dan mendapat orang panggil dipersetujui oleh para jemaah. Maka bermulalah selepas solat subuh berjalanlah tafsir. Mula-mula anak tafsir juzuk 30. Covid tak habis lagi. Masuk 29. Masih PKP lagi. PKP 1, PKP 2. Yang kita kenalnya masa PKP Pak Long. Kenapa Pak Long? Menteri Covid masa tu. Yang duk istiar hari-hari tu. Budak-budak panggil Pak Long, Ismail Sabri. Dia mau panggil Pak Long kan. Jadi dia cerita masa tunggu-tunggu tak habis. Masuk pula juzuk yang ke-27. Sampailah akhir kepada saat dia panggil surah Al-Mufassal. Surah Mufassal ni surahnya pendek-pendek. Itu dia panggil surah Mufassal. Maka tak habis juga Covid. Kita kata gini lah, saya sambung balik yang anda baca dah sampai surah Al-A'raf. Sambung balik sampai habis Covid. PKP sudah tak ada. Dia mahu kata teruskan, kita nak khatam Quran. Alhamdulillah perjalanan sampailah kita khatam. Jadi tafsir Muharrar tu selari. Ada kalanya down. Dia tak adanya cetak. Cari di Riyadh dapatlah yang PDF.
Saya baca dengan PDF, itu yang dapat. Alhamdulillah, pada 25 Ogos ini sejarah kita 2022 kita khatamlah surah An-Nas daripada awal sampai ke akhir. Adapun yang tadi 20, 30, 29, 27 itu versi lain. Nah, versi tafsir lain. Nama dia Isyraqat Quraniyah. Lain kalau dengar dua versi tafsir ni, tafsir surah Jin 2 kali kita tafsir ni berbeza. Al-Muharrar lain, yang sana Isyraqat tu lain, dia lebih kepada sains dan teknologi. Dia punya perbincangan. Kita pun letih kadang-kadang nak tafsir esok ni. Cari panggil anak dulu, hok baru ambil sains dalam SPM. Sarah dulu sikit. Macam mana aku cakap esok tak kena ke? Nya komen netizen ni bukannya kenal orang. Tok guru ke siapa? Kalau tak betul dia komen belakang kat bawah tu. Salah tarikh pun sibuk buat dia ni. Nah, contohnya hari ni Sarah hari ni 10 hari bulan 9. Kita 10 hari bulan 8. Duk sibuk komen tu. Sibuk apa ke komen tarikh tu? Dengar tok guru mengajar tu baru boleh ilmu. Nah, komen tu admin akan betul lah sekejap lagi. Salah tulis apa masalah. Tapi itu dah mazhab netizen sekarang ni. Jangan main-main dengan dia. Dia komen, letih kita. Masa tu kita kata kalau nak duduk di alam maya, di alam Facebook, jangan mudah apa? Jangan mudah koyak. Kita guna istilah ahli Facebook juga apa? Ahli Facebook, ahli dia panggil apa ni mazhab baru ni? TikTok. Mazhab TikTok kan ada. Jadi baiklah. Tengok itu dipanggil muqaddimah tafsir yang kita syarahkan di sini. Jadi kita pergi kepada hari pertama. Muka surat hari pertama ni muka surat 1. Yang muqaddimah tu tuan-tuan bacalah, itu cerita-cerita dia. Biasanya bila kita mula tafsir, ana akan mula 2-3 perkara. Yang pertama sekali kita akan baca muqaddimah surah. Muqaddimah surah ni dalam pimpinan ada dan dalam muharrar pun ada. Maka kita ambil muqaddimah surah, menyatakan surah ini nama apa. Kemudian kita akan pergi kepada surah ini turun di mana? Makki, Madani. Dia dua ayat surah ni. Sama ada dia Makkiyah atau Madaniyah. Faham tak istilah Makki Madani ni? Makki maknanya turun sebelum Nabi kita hijrah. Itu dia panggil Makki, marhalah Makkiyah. Maknanya peringkat Mekah. Walaupun dia keluar daripada Mekah pun Makkah juga. Kemudian peringkat yang kedua dipanggil marhalah Madaniyah, peringkat Nabi kita sudah sampai di Madinah. Contohnya Nabi kita pergi ke Badar. Tapi masih dikira tak ada lagi surah Badar ke, surah Tabuk ke, surah apa lagi Hudaybiyah, tidak ada. Yang adanya Makki, Madani. Madani bukan Madani kerajaan ni. Madaniyah dia panggil, surah yang diturunkan di Madinah. Al-Ahdul Makki wal Madani. Jadi masyarakat ni tak boleh sebut Madani, sibuk sekarang ni. Nama saya pun dia komen. Dia kata apa pasal Abu Anas Madani? Kata jangan pula leh group. Tunggu dulu. Saya guna nama Madani ni semenjak anak saya lahir. Anak saya yang pertama nama dia Anas. Lahir di Madinah. Tahun berapa dah tak ingat dah. Yang betulnya ujung-ujung 90 lah, sebab Anas berhabis UAE dah. Nak sama master dah. Jadi 25 tahun dulu sudah guna Madani. Sebab dia lahir Madinah, jadi nama dia Madani. Kalau lahir di Malaysia, kita bolehlah Kelantan ni. Jadi itu cerita. Tadi tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Madani tu masa sebab anak kita lahir Madinah, jadi Abu Anas Madani. Jadi kita bila sebut tentang surah ni turun nama surah, kemudian kita akan sebut tentang Makki Madani, dan diikuti dengan intisari kandungan dan objektif surah. Kemudian dia akan pergi kepada apakah isi penting dalam surah yang kita bincangkan ni. Jadi anda tak baca semualah, tuan-tuan boleh baca tafsir ni. Atau kalau tak nak baca, tengoknya di playlist, tengok dalam Abu Anas, tulis Halaqah Abu Anas Madani dalam YouTube. Dia punya playlist dia tersusun. Alhamdulillah. Allah Ta'ala lah balas jasa para admin yang menyusun kuliah-kuliah kita, dan juga lebih-lebih lagi kepada pencatat ni. Yang mencatat ni bukan senang. Nama dia NZNY nama dia. Orang duk cari siapa dia, misteri NZNY, seperti Ustaz Zaharuddin cari tadi. Kata cari sendirilah. Nama dia surah Jin, dia tak nampak.
Penulis dia pun tak nampak juga. Kita kata biarkanlah. Penulis tak nampak, tak usah nampak. Jadi bila dia tulis, bila sudah ditulis, dia akan hantar kepada saya. Bila kita tengok, kita buat pembetulan setiap hari. Kadang-kadang 2 jam, 3 jam masa penulisan nak ringkas balik. Sebab kita bercakap, dia turun naik. Ada kalanya ke depan, ke belakang, ulang yang sama 3 kali. Jadi peranan pencatat ni, dia akan ulas, dia ambil satu je poin itu. Manakala kita ulang 3 kali, dia jadi satu. Itu di antara usaha yang bukan mudah lah untuk orang menulis. Sebab tu saya kata jazahumullahu khairan kepada yang merakamnya, kepada yang mengeditnya, kepada yang mencatatnya, kepada yang menyebarnya, dan insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mempelajarinya, dan insya-Allah kita juga akan jadi penyebar ilmu yang bermanfaat ini insya-Allah. Jadi dalam surah ini, nama surah, tengok nama dia surah ni, surah Al-Jin. Sebab apa? Dia macam mana cara para ulama meletakkan nama surah? Karena itu dia kata, adakah nama surah ni tauqifi ataupun ijtihadi? Dia dua ya istilah. Tauqifi maknanya Nabi kata ini nama surah jin, ini nama surah Baqarah. Ataupun ijtihadi maknanya para ulama yang menyusun Quran tu letak nama-nama. Jadi di sini ada yang mengatakan Nabi sebut nama, ataupun diambil nama itu daripada perkataan yang ada dalam tafsir. Macam surah jin ni, cerita jin banyak. Jin disebut lagi dalam surah lain, bukan satu ni ya. Tapi oleh kerana dalam ni jin tu banyak, maka dia ambil cerita jin. Itu dia panggil cara-cara nama surah. Tapi ada nama lain lagi. Tengok di sini muka surat 3, surah Al-Jin, perihal nama jin, kerana pada awal surah ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW menyatakan kepada umum bahawa baginda telah diwahyukan perihal jin. Nabi tak tahu pun jin mari dengar dia baca Quran. Selepas tu diwahyukan, qul uhiya ilayya. Tengok dalam tafsir nanti, aku diwahyukan oleh Allah bahawa jin mari dengar ngajar. Ni hari ni waktu saya ada ulas cerita jin ni, ada ke tak ada jin? Cuba tengok kiri kanan. Belakang-belakang pak gelak tak ada jin ke tak? Berani pun dia mari. Benda tak nampak, tapi ada, payah kita nak kira. Kalau nampak lagi payah. Jin ni dia tak nampak payah ke, dia nampak lagi payah? Nampak lagi payah, betul tak? Tak berani awak nak pergi masjid kalau jin tunggu tepi jalan. Nak pergi mana? Celek mata mari balik semula. Kok jin tak tunggu ni tak pergi masjid dah. Kalau tunggu lagi tak pergi. Itu lagi berat dah. Jin tak tunggu begitu tak pergi, jin tunggu lagi tak pergi. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita ni kefahaman iman itu ma waqara fil qalbi, iman itu apa yang terpahat dalam hati. Jadi kita yakin, kita percayalah. Jadi yang kedua, tujuannya supaya diketahui oleh umum bahawa sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul kepada manusia, Nabi SAW juga diutuskan untuk menyampaikan tentang Islam kepada umat baginda dari golongan jin. Kita manusia ni, makhluk ni yang bernyawa, yang bergerak, ada berapa kategori? Berapa kategori ada? Yang orang panggil yang ada akal lah, senang. Kalau hal lain itu masuk kambing, piri, payah pula gitu. Ada 3 kumpulan. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Jin, malaikat, manusia. Siapa dulu? Malaikat dulu, lepas tu mari jin. Kemudian mari syaitan. Syaitan tu ada ke satu makhluk lain daripada jin, ataupun syaitan dari kalangan jin. Itu yang dibahaskan oleh ulama. Maka di sini ingat, sekejap lagi kita masuklah. Ini baru tanya-tanya, nak suruh mikir. Ilmu bertanya ni supaya kita kaji. Kalau tak terjawab nanti boleh tanya. Nanti cari dalam buku ni mana jawapan dia, susunan dia tu. Maka kita 3 ada makhluk yang ada akal ni, 3 makhluk, malaikat,
tak ada masalah malaikat ni. Malaikat la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak pernah dia derhaka kepada Allah Taala selama sekali-kali. Kalau orang ceritalah yang jadi jin yang apa ni, yang derhaka tu asalnya malaikat. Berapa Ustaz? Ustaz Zahiruddin, jin yang derhaka nama apa? Dia kata asal daripada malaikat tu. Azazil. Kata dengan nama Azazil. Jangan buh nama. Nyanyi ke budak lah kan panggil Azazil, dia kata jin yang derhaka, dia kata milal malaik. Allah Ta'ala sebut kana minal jin, daripada jin. Dalam Quran kata jin, kita kenapa pula kita jadi daripada malaikat? Sebab itulah kontra di antara wahyu yang jelas ini dengan cerita-cerita yang dikatakan. Jadi kita kata tak usah kita ambil yang wahyu yang ada. Maka yang pertama malaikat, tak ada masalah malaikat tak pernah derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala sebut la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak di satu kumpulan. Kemudian kumpulan yang kedua nama dia jin. Kumpulan yang ketiga nama dia manusia, al-insan, bashar. Maka Nabi SAW, tengok dalam kitab kita ni, diutuskan kepada dua. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Maka baginda Nabi SAW diutuskan kepada kita dengan jin. Bermakna jin tidak ada Nabi. Nabi dia, risalah dia terima daripada Nabi kita SAW. Dia tak ada Nabi sendiri. Mana Nabi dia, Nabi kita lah. Nabi kita tu Nabi kepada jin. Cerita jin yang tambahan ni banyak lagi, nanti saya cerita lepas ni. Mungkin tak ada dalam buku. Pasal tu dah dia kata baca buku tak jumpa juga ustaz kata. Jadi kena mari ngaji juga akhirnya. Baginda juga diutuskan untuk menyampaikan tentang Islam kepada umat baginda dari kalangan jin. Ini kerana kaum jin tidak ada nabi dan rasulnya sendiri. Dia tak ada nabi. Yang ketiga, terdapat golongan jin yang telah Islam dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan rasulnya serta Al-Quran yang mereka dengar apabila baginda Nabi SAW membacanya. Surah ini juga tentang golongan jin yang cuba naik ke langit untuk mencuri dengar maklumat wahyu, lalu mereka dilontar dengan panahan api bintang dan lain-lain kisah ajaib dan pelik tentang jin yang terdapat dalam surah ini. Jadi kita ambil jin ini macam mana cara dia naik ke langit. Itu tak ada siapa tengok. Tapi ilmu wahyu barulah kita tahu. Oh, jin dia naik, dia bukan terbang macam roket gitu tak. Macam apa boleh terbang? Ultraman. Kau Batman tak ingat dah. Lama tak tengok kartun Superman. Ingat lagi cerita budak-budak tu. Jadi dia bukan terbang macam tu. Dia lain. Dia bertingkat naik. Dia tenda naik. Kata. Macam mana dia naik? Tanya jin. Kita tak tengok apa pun. Baiklah. Itu dia panggil tentang nama jin dan hakikat intisari kandungan surah ini. Kemudian dia panggil maqasid, objektif surah ini untuk apa, dan kita pergi kepada isi penting. Apakah isi yang ada dalam kandungan surah ini? Yang pertama, sekumpulan jin mendengar Al-Quran dan mereka beriman dengan Al-Quran. Allah SWT juga menyatakan tentang kata-kata jin sebagai respon tak kala mereka mendengar Al-Quran yang dibaca. Jadi lepas ni kita tengok memang kita akan dipukul oleh jin berat. Dia panggil bahasa sekarang ni apa dia? Sentak ke apa dia? Kita disentak oleh jin. Sebab apa? Sebab kita pergi dengar, takat pergi dengar kuliah ni, berapa kali balik cerita ke isteri ke anak-anak rumah? Berapa kali? Tak raja ajak aku. Raja tak baik, lebih kurang dengan jin. Ni pernah dah balik sudah kuliah ni, semangat ni, tulis belakang ustaz bagi tahu. Balik panggil isteri ke anak-anak, mari sini abah nak cerita. Ada tak? Ada. Ada, alhamdulillah. Tapi kebanyakannya marah pula kalau bini tanya, ustaz cakap apa tadi? Itulah orang suruh pergi tak nak. Ya sebenarnya dia tak dengar pun, dia buat kat belakang. Jadi kita kata ini jadi masalah kepada kita. Tengok jin, nanti kita belajar dengan jin.
Ada benda, teknik yang kita kena belajar dengan jin. Dan mungkin juga, ini jangan salah kod mungkin juga kita kena belajar teknik syaitan. Hari ni kita bongkar belakang. Teknik jin pun kita ambil, teknik syaitan pun kita ambil. Kalau lebih-lebih lagi kita panggil semula Ustaz Zahir mari sini, biar dia cerita pula lagu mana manusia ni ambil teknik daripada syaitan sehingga boleh jadi ahli sihir yang terhebat, terulung dalam dunia ni. Ahli sihir yang paling bijak sekali, yang paling kuat sekali. Ada satu kuliah yang saya cakap khas tentang sihir. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita di YouTube, tajuk dia Dosa Besar Sihir. Dia kata para pengkaji, para ulama Islam bagi tahu, ahli sihir yang paling kuat sekali, yang paling power sekali, disayangi oleh syaitan, dia ambil Quran 2 buah Quran, dia tepat pijak kaki dalam tandas, dia letak situ. Tu paling bijak, paling kuat sekali. Mana dia nak buang air, dia tijak atas Quran dalam tandas. Kita kata ni hak mana kalau kafir ni tak tahu taraf berapa dah. Kafir dah. Tapi darjat kafir tu nak kata berapa degree, Allahul musta'an. Jadi sangat berat. Ini satu. Yang kedua, jin suka mencuri dengar maklumat yang diterima oleh malaikat di langit. Malaikat terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Malaikat terima wahyu. Dalam hadis Nabi kata, iza takallama, apabila Allah Ta'ala berkata-kata, rajfatil, bergoncang langit. Malaikat semua tunduk, gerun dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali sedar siapa dia? Jibril alaihissalam. Jadi malaikat lah yang katanya, madza qala rabbuna, Allah Ta'ala firman apa tadi? Jadi Jibril akan bagi tahu. Qala al-haq, Allah Ta'ala berkata-kata yang benar, maka Jibril akan maklumkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Itu dia panggil bila Allah Ta'ala berkata-kata. Maka jin ni dia cuba attack naik. Dia naik, dia nak cuba dengar apakah maklumat yang boleh dia boleh ambil di langit. Bila dia dengar, terus dia hantar, nak kata apa? Hantar WhatsApp ke, hantar apa ke, kepada bos-bos dia di bumi ni. Siapa dia ni? Ahli-ahli nujum, ahli sihir, ahli-ahli yang mengaku benda gaib ni, dajjal ni. Dia maklumkan. Jadi puak dajjal ni yang cakap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasduqu marrah wa yakzib mi'ata marrah. Dia betul sekali cakap, 100 kali dia bohong. Sebab dia dengar sekali tu betul, hak lain tu dia kelentong belaka. Jadi sebablah kita tak boleh percaya dengan buat jin ni. Jadi jangan duk percaya. Mereka kerja naik. Jin yang nakal akan turun ke bumi lalu menceritakannya kepada golongan nujum dan tukar ramal. Mereka ini akan ceritakan kepada orang ramai bahawa akan berlaku sekian-sekian kejadian, lalu orang ramai menganggap mereka hebat dan tahu perkara baik. Tadi kita dengar orang masyarakat kita ni suka pergi rumah bomoh. Raja dengar kau orang pergi cari tok bomoh? Raja dengar. Tapi tak aja pergi tak? Tak ngaku dah hari ni. Raja dengar lah, tapi tak aja, tak pernah pergi. Yang pergi tu lepas solat Isya dengar kuliah tadi. Kain, orang Kelantan panggil kain teleko. Sini panggil apa? Kain pakai solat tu, kain apa? Kain teleko. Dengan kain teleko putih tu lagi. Bang, saya sakit kepala bang. Singgah rumah bomoh sekejap. Abang dia pun takut ke bini ni. Kalau tidak tidur luar malam ni, singgahlah rumah bomoh lah. Dia tanya, Tok Ayah, ni apa sebab saya sakit kepala ni? Tok Ayah pun keluar air ni kau berasa musim. Dia kata orang rumah dia, tangga dia beradak dengan tangga awak, itu yang buat awak. Percaya. Ini di antara. Jadi puak-puak ni ataupun orang yang sakit ni, bila dia sampai, sebelum dia cakap, si bomoh bagi tahu, awak sakit sekian-sekian. Tak turun kereta lagi, beritahu. Macam mana dia boleh tahu? Sebab apa dia boleh tahu? Sebab kita ni ada qarin. Pernah kita tidur sedar rasa macam ada orang sebelah. Malam ni tak tidur seorang apa sih? Main dengar cerita jin sangat ada. Pernah dengar? Dia panggil kita ni ada qarin. Termasuk Nabi SAW ada qarin. Dia di kalangan jin. Tapi Nabi kata Allah Ta'ala bagi rahmat pada aku, aslama. Jin dia tu Islam, masuk Islam, salah masalah.
Ataupun dia panggil, dia baca dua satu. Aslama wa aslamu. Aku selamat daripada gangguan dia. Sebab dia tak boleh kacau. Ataupun aslama dengan mana? Dia masih Islam. Jadi hak Nabi pun ada juga. Jadi Nabi tak kacau. Tapi kita ni dia kacau. Maknanya bila kita orang ni, orang sakit dia nak pergi rumah bomoh, ketika itulah jin qari dia akan WhatsApp kepada jin untuk bomoh. Saya tak tahu lagu dia guna DJ ke siapa dia. Mesti jangan tanyalah tu. Yang pentingnya interaksi tu ada. Jadi bila dia tak turun kereta lagi, bomoh lagi. Oh, mu sakit gini kan. Kagum tak kagum kita? Oh, kagum. Wish cok bomoh ni. Tahu dah, tak ada cara, tak sempat cerita lagi, dia sudah tahu. Sudah. Oh, kita punya ta'assub tu tinggi tak tinggi? Tinggi. Tak kira bomoh lain. Hak ni bisa sekali. Lebih-lebih lagi, bomoh yang paling bijak yang dianggap oleh pengkagum ni, bomoh ni, kalau dia boleh cerita siapa yang buat kita. Tu hebat. Kalau dia pergi bomoh ada orang buat masalah awak ni tapi saya tak boleh bercerita. Ustaz apa lagi ni? Dia nak suruh kita kata benda tadi. Nak suruh kata dia tu dibuat oleh orang. Dikenak oleh orang, dikenak oleh jin. Baru dia punya naik taraf. Jadi itu dia panggil interaksi sama-sama jin qari ni dia ada. Jadi orang ni anggap tahu benda gaib lah. Orang kita ni tahu benda gaib dah. Sebab hebat. Baik. Nombor 3, ni khulasah ni. Kalau tak baca semua ayat ni pun sudah cukup dah 8 perkara ni. Alhamdulillah. Ini. Yang ketiga, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, jin-jin itu tidak dapat lagi naik ke langit untuk melakukan hal tersebut. Bila Nabi dilantik jadi rasul, jin naik, dia dilontar oleh Syihab. Syihab ni orang panggil tahi bintang, meteor, tahi bintang. Kita nampak duduk musim langit tu, piu gitu. Dia naik kena panah. Dia pun kagum, dia kata apa sebab kenapa dulu relax kita naik, boleh dengar cerita turun. Sekarang ni maklumat tak ada, susah nak mau cari makan macam ni. Ni pun susah hati kau, susah mau cari makan, dia kata maklumat tak ada. Jadi dia pun siasat. Dia lantik lah orang ni ke timur, orang ni ke barat, orang ni utara selatan. Akhirnya dia jumpa Nabi SAW baca Quran, dia kata ini sebab. Sebabnya pintu langit tertutup dengan sebab inilah. Sebab Nabi SAW itu dia dapat kesan. Jadi tak boleh naik lagi. Naik kena lontar. Tapi mungkin ada yang terlepas. Cerita-cerita tu masih lagi dapat dicuri oleh pihak jin, dia panggil mencuri maklumat. Yang keempat, apabila Allah SWT nyatakan bahawa jin sama seperti manusia, terbagi kepada dua kelompok, iaitu ada yang beriman dan ada yang kafir derhaka. Ambil kita, tak ada lagi. Free tak ada dah, dia orang tanya ni. Tak ada orang wakaf. Allah. Baik. Bila jin ni ada dua kumpulan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang beriman, ada yang tak, macam manusia juga. Maka kata di para pengkaji, tidak betul orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Gaji dengar tak? Zalim kita kepada saudara kita, ikhwanuna minal jin. Kenapa kita kena pada jin? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Jin yang baik-baik dia akan masuk ke syurga nanti. Kenapa awak kata sejahat baik jin jahat manusia? Tidak. Manusia jahat-jahatlah, jin yang jahat pun jahat. Jin yang baik yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Cuma lemah dia tak ada Nabi sendiri. Itu saja. Maka bila kata jin beriman, manusia beriman. Jin yang jahat derhaka, manusia derhaka. Daripada dua-dua kelompok ini keluarnya syaitan. Manakah dalil syaitan itu bukan satu makhluk lain, tapi syaitan mari daripada dua makhluk ini. Mana dalil? Surah yang paling banyak kita baca pagi, petang, siang, malam. Qul a'udzu birabbin nas.
Sambung. Malikin nas, ilahin nas. Sudah jawab dah. Dia sendiri jawab. Tapi tak perasan belum ni tak. Baca tengok ke surah ni. Tapi tak tahu. Allah sendiri sebut bahawa minal jinnati wan nas. Mana syaitan tu syatana mana penjahat, dan di kalangan manusia, di kalangan jin. Mana kalau jin ada syaitan ni kita tak nampak, manusia juga ada syaitan. Itu orang panggil syaitan kepala hitam. Orang duk curi barang orang, orang duk kena ke orang, itu pun syaitan. Dia mana kalau kita, sebab tu dalam ayat dalam tafsir surah An-Nas tu, allazi yuwaswisu fi sudurinnas, yang mewaswaskan dalam hati manusia. Waswas kita ni jin hak tak nampak, dia mari, dan manusia juga was-was. Ada ke tak ada? Sahabat kita ni, insya-Allah kita doakan supaya Allah Ta'ala beri kepahaman mudah Islam, dapat kepahaman yang baik. Jadi ini saudara-saudara baru kita, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sabbatahu Allah 'alal haqqi wa 'alal Islam. Kita doakan insya-Allah yang istiqamah. Maknanya kita boleh faham bahawa jin ada yang syaitan, manusia juga ada syaitan. Jadi syaitan manusia itu iaitulah orang yang jahat-jahat itu, penderhaka, maka itu di kalangan syaitan, di kalangan jin. Minal jinnati wan nas. Tak ada jin jahat tu mari daripada malaikat, tidak ada. Kalau ada lagi cerita asal cerita apa, itu kita kata kita tolak dengan ayat Quran yang mudah. Sebab itulah Allah kata fafasakan kana minal jin, dia tu mari daripada jin, bukan mari daripada malaikat. Tapi masyhurlah dalam kitab-kitab lama-lama kita ni, kitab Melayu kita ni, ada lagi mengatakan bahawa dia tu mari daripada malaikat jadi jahat. Mana cerita dah? Nanti pandai kena mari ulah pula. Baik, yang kelima, dinyatakan balasan orang yang istiqamah melaksanakan suruhan Allah dan balasan yang buruk kepada orang yang lari daripada mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Yang keenam, Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu agar menyampaikan segala ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Allah SWT nyatakan bahawa ilmu ghaib hanya di bawah kuasa dan ilmu Allah. Tiada manusia yang tahu, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu benda ghaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul innama ana basyarun mislukum. Jadi ada benda ghaib yang Nabi tak tahu. Jangan dia kata apa cakap macam ni. Kita ini macam memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita tidak. Nabi sendiri bagi tahu, innama ana basyarun. Aku ni manusia seperti kamu. Tapi Allah Ta'ala wahyukan pada aku. Maknanya mana-mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wahyu, Nabi akan beritahu. Bukti yang paling besar Nabi tidak tahu benda ghaib, iaitulah dalam peristiwa hadisul ifki. Pernah dengar nama hadisul ifki? Enggak dengar. Cerita Aisyah dituduh melakukan perbuatan sumbang tak baik dengan Safwan Ibn al-Mu'attal. Jadi sebulan Nabi tunggu wahyu. Menangis Aisyah, dia kata, aku menangis kering air mata sebagaimana ayah Nabi Yusuf. Dia tak ingat nama Yakub. Terlalu sedih dia. Jadi dia kata aku menangis ni sebagaimana menangis ayah Yusuf. Tak ingat. Dan sebut nama Yakub orang panggil tak ingat. Itu maknanya sedih. Mana kalau Nabi tahu benda ghaib, selesai masalah lalu. Tak payah cakap banyak. Hai, kayutlah kau tu. Nah, mari Aisyah, kita naik utah balik sekali. Tapi kenapa Nabi tunggu wahyu turun barulah kita boleh selesai ke masalah. Dan Nabi juga bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Tanya orang ni, tanya Ali, tanya orang ni, apa pandangan. Jadi kalau tidak, apa guna mesyuarat? Kalau tidak, kalau Nabi sudah tahu. Jadi kita kata macam tu. Tiada kuasa kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Golongan yang suka mereka cerita ghaib adalah dari kalangan ahli nujum, tukang tilik, ahli teori dan seumpamanya. Ni zaman kita ni ahli teori ada tak ada? Untuk ramai Imam Mahdi keluar ada. Imam Mahdi dia berebut sekarang ni di antara ahli sunnah dengan puak Syiah. Puak Syiah kata Mahdi dia, apa nama Mahdi dia? Hak duk sembunyi dalam sirdak dalam gua di Iraq ni. Hari-hari dia ambil kuda, dia tak depan pintu gua, tunggu Mahdi keluar.
Ada kawan kita pergi melawat. Dia pun tanya penjaga tu, Syekh, mu nak kau Mahdi keluar? Lak, dia kata. Tak mau. Tu ulama Syiah tu tulis. Syiah ni kalau tulis Mahdi, dia tulis ain, kha gitu, dia punya istilah. Ajjalallahul khuruj. Semoga Allah Ta'ala cepatkan keluar dia. Jadi budak-budak ni saja nak provokasi dia. Dia kata, Syekh, mu nak kau Mahdi keluar cepat? Dia kata, lak, tak mau. Kenapa tak mau? Kalau dia keluar tak ada kerja aku. Lalu ni aku boleh kerja jaga kuda lagi. Macam-macam mainnya puak Syiah ni. Puak Syiah lah pelakon hebat dalam dunia ni, kau nak tahu. Pasal tak? Pergi tak? Pernah pergi Madinah kan? Tengok tak Syiah duk menangis dekat kubur Baqi'. Dia menangis kuat. Kawan dia mari tegur dia, senang-senang je dia berhenti menangis, sengih suka hal. Kita kalau tengah menangis tak boleh nak suka. Nah, dia suka, ketawa. Kawan tu pergi menangis pula. Macam mana boleh sambung continue? Dia boleh continue dia punya menangis, betul dia ketawa, dia suka balik. Itu dia panggil tangisan Syiah ni. Orang kata dulu tangisan buaya, apa ni, air mata buaya. Kata-kata air mata Syiah lebih bahaya daripada air mata buaya lagi. Jangan main-main. Dia boleh berlaku. Kemudian yang kedua ahli teori ni, Mahdi Ahlus Sunnah ni. Keluar sana sini sekarang ni. Tuan-tuan para perhatilah baik. Mana-mana gerakan yang berkait dengan Mahdi, dia akan jadi ekstrim di saat akhir. Jangan ada main-main. Kita percaya sebagai Ahlus Sunnah, kita percaya Mahdi akan ada. Tapi kita tidak sibuk untuk cari Mahdi. Yang tawan Masjid Haram tahun 1 Muharram 1400. Ramah tak lahir lagi kali ni. Tak. Tahun berapa lahir? Hijrah pun tak tahu dah. Ni masalah kita ni. Kena cari dia punya alat ni boleh convert tahun. Tarikh kita lahir ni tahun 80 sampai 90 ni, dia akan pergi hijrah berapa. Kena ingat tarikh hijrah ni. Berapa tarikh lahir kita hijrah? Kalau tidak kita jadi macam tahun gajah je ni. Oh tanya, Nabi lahir bila? Tahun gajah. Bila? Tahun gajah. Tak tahu tahun gajah bila. Itu kita ingat. Imam Mahdi Allah yarham bapak saya rahimahullah taala, waktu tu dia pergi haji. Dia tengok belum subuh ni, tengok orang bawa keranda masuk dalam masjid. Berduyung-duyung. Ramainya orang mati. Tak ada bunyi gempa bumi, tak ada bunyi ada wabak ke, ada aksiden sasaran ke, tak ada. Tiba-tiba keranda banyak. Kejap masuk tu bebas. Pintu Masjid Haram tu terbuka dan masuk. Tak ada kawalan polis yang ketat. Rupa-rupanya masuk tu bukan manusia. Dalam keranda tu bukan manusia, senjata dia bawa. Lepas salat subuh, tembak. Dia ambil rampas speka imam. Dia kata, saya khurju lakumul mahdi wal mahdiyu minni. Akan keluar Imam Mahdi. Mahdi ada bersama kita sekarang. Arwah ayah ni kata, aku mengaji lagu lain. Tak ada Mahdi mari duk main bawa speka begini. Itu pentingnya ilmu. Yang di mana kita boleh dalam suasana panik gitu, kita boleh kesan bahawa ni mengarut ni bukan Mahdi. Jadi pasal itulah orang mula cari pintu keluar daripada Masjid Haram. Ada yang merangkak keluar melalui tempat sa'i macam-macam, dan berlakulah tembak bergegar masjid. Kita kata ini semua ni teori-teori yang bermasalah. Baiklah, maka kita jangan melampau hulu menyatakan bahawa Rasulullah adalah pemilik dunia dan alam ini, dan baginda mengetahui segala yang gaib dan yang batin, kerana pemilik alam dan dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kesimpulan daripada surah Al-Jin yang kita nak. Baik, kita pergi ke nombor 11, ayat yang pertama. Surah Jin ni berapa ayat semua? 8 ayat. 8 ayat 28. Tak ingat ke berapa ayat dulu dah. Ni ada tahu dia ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku baca. Mana Nabi tak tahu, jin mari dengar. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Dia dengar Quran, dia kagum. Dalam tafsir
Tengok nombor 1 tu tafsir, huraian kepada ayat. Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah, di mana baginda diberitahu tentang sekumpulan jin yang mendengar bacaan Quran. Rasulullah SAW tidak tahu terjadinya perkara tersebut. Dalam kumpulan itu tidak sampai 10 orang. Jadi dia kata Nabi tak tahu pun, tapi yang dengar tu nafar. Kalau kata nafar, 10 ke bawah. Itu maknanya istilah nafarun. Maknanya dia kata dalam tak sampai 10 orang, 9 orang, 1 hingga 9, itu dia panggil nafar. Sebab nuzul, ni maknanya kalau kita mengaji tafsir, tadi saya hurai dalam buku kita yang baru ni. Tuan-tuan kena cari kitabnya dah. Dapat dah buku ni? Wa abshiru ni, dapat dah? Dapat warna mari baru rasmi di Karangkerah. Jadi buku ni insya-Allah kita akan jadi tag setiap bulan saya kuliah. Tak nampak ada bunga. Enggak apa dia bulannya. Lepas ni tak mana orang nampak. Dia nak jangok sangat tu jadi gini. Letak dia depan bunga ni. Letak buku tak ada Abu Talha ni nak marah je. Tak apa, so dia beli ni bagi habis dulu baru kita jual ni. Gini. Tak habis gitu. Jadi dalam buku ni dia panggil wa abshiru. Jadi dalam kita huraikan perbezaan di antara tafsir dengan tadabbur. Ramai masyarakat kita ni dia keliru antara tafsir, tadabbur, tadarus. Betul tak? Oh, majlis tadarus di masjid ni. Tadarus apa? Baca Yasin. Tu tidak tadarus, nama dia tilawah. Dia baca, sudah baca, pakat makan. Habislah cerita. Tadarus maksudnya kita mengkaji. Muzakarah, ulang kaji, itu dipanggil tadarus. Tadarus sama ada kita kaji dari sudut bacaan, kita belajar tajwid, itu dipanggil tadarus. Ataupun belajar tafsir. Yang kedua, ilmu tafsir Quran tu lain. Ilmu tafsir Quran ni inilah, kita mula dengan nama surah, kita mula dengan muqaddimah, kita mula dengan sebab nuzul, kita mula dengan apakah pandangan ulama tentang perkataan ini, apa maksud dia. Jin ni mari mana? Itu dia panggil tafsir. Jin ni rupa dia macam mana? Kalau ada wahyu, kalau tak ada tak suruh cari. Maka selepas daripada itu, apa kita tadabbur daripada ayat ini, iaitulah tentang jin bila dia mari menuntut ilmu, dia duduk dekat dengan guru, kemudian dia balik, dia mengajar kepada keluarga dia, itu dia panggil ilmu tadabbur. Maknanya tadabbur ni kita fikir ayat ini apa yang aku boleh ambil manfaat dan apa yang aku boleh buat. Itu dia panggil tadabbur. Jadi kita kena beza di antara tadabbur dengan tafsir. Kalau saya kata, tuan-tuan, kita ada majlis baca tafsir Quran, tuan-tuan pergilah sebab kita baca tafsir. Tapi kalau saya dakwah hari ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mari sini, Abu Anas ini akan menafsirkan Quran, tuan-tuan lari balik. Engkau nak tafsir Quran, siapa awak? Kita boleh pertikaikan kredibiliti orang tu. Tapi kalau dia baca tafsir, bukan salah dia baca tafsir. Cuma pembaca tu kena faham lah apa yang sesuai, apa yang tak sesuai, apa yang sahih, apa yang tak sahih. Kenalah buat study, kaji sikit. Ini setengah-setengah tafsir dia bercampur. Dia bercampur dengan bahasa, dia bercampur dengan cerita-cerita Israiliyat. Banyak dalam tafsir ni dia panggil cerita Israiliyat. Cerita-cerita yang diambil daripada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni kalau cerita saja, Nabi kata boleh dengar, boleh percaya, tak usah percaya, tak usah dusta. La tukadzibu la tusaddiqu. Dengar ayat. Tapi kalau cerita Israiliyat yang menyentuh tentang kehormatan Nabi, mesti kita tolak. Jadi Israel ataupun luar daripada batasan akal. Macam dalam cerita Israiliyat, dunia ni duduk atas 2 tanduk lembu. Dunia duduk atas tanduk lembu. Jadi kita kena carilah riwayat, ada ke Nabi sebut main tanduk lembu lagi ni? Orang apa pening kepala duduk atas tanduk lembu? Lembu besar mana ni? Jadi baca cerita. Ataupun yang menyentuh tentang Ismatul Anbiya, cerita Nabi Yusuf. Di antara Nabi yang dizalimi dalam Israiliyat ni, kisah Nabi Yusuf AS. Sahabat ana, Dr. Ahmad Najib, kalau kita boleh jemput mari sekali. Dia buat kajian PhD dia, orang nombor 2 PhD Malaysia di Universiti Madinah. Kajian dia tentang Israiliyat di dalam tafsir Tabari. Doktor kata,
12 riwayat menunjukkan Nabi Yusuf, orang panggil buka seluar. Sangat jahat dia punya riwayat tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf, Nabi, anak pada Nabi, cucu pada Nabi, tak pernah sabar dengan orang kampung biasa pun tak buat macam tu. Nabi nak buat, tidak wajib. Maka cerita-cerita Israel macam ni jangan dipercaya. Jadi kita kena tengoklah, nak baca tafsir, bukan semua tafsir. Baru ni saya tengok ada sekumpulan kagum, kami ni ustaz baca tafsir Ibnu Abbas, tak ada orang baca di Malaysia. Kata bijak pok ni, dia ada syarah kita, kononnya hebat pok dia. Kata mana kitab mau tengok, dia pun tunjuk kitab terjemahan Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas. Bila kita semok tafsir ni memang tidak sah daripada Ibnu Abbas. Kagum. Jadi masa tu ada riwayat dia. Jadi kita mengatakan bahawa ini pakar mana dah kita nak jalan, tak jumpa jin dah hari ni. Kita cerita sekat mana adalah buku jin itu kita boleh baca nanti. Hak ni hak tak ada lagi, tak ada, kita kisarah. Jadi maknanya Allah SWT bagi tahu kepada kita tentang bila mari kita sabak nuzul tadi. Nak cerita beza di antara tadabbur dengan apa? Tafsir. Jelas tak? Ni kita majlis tadarus Al-Quran. baca surah situ. Lepas tu pakat makan. Jadi mana tadarusnya? Kalau kata majlis tilawah pakat baca. Kena faham. Sebab nuzul hadis riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW sedang berjalan bersama beberapa orang sahabatnya ke pasar Ukaz di Makkah. Ketika Rasulullah bersama dengan rombongan sahabat menuju ke pasar Ukaz, Nabi kita tiba di satu tempat nama dia Nakhlah. Rasulullah SAW dan rombongan berhenti untuk mendirikan solat subuh. Pada masa itu syaitan sudah tidak boleh mendengar lagi rahsia di langit. Syaitan tak dengar, dah tak boleh naik dah. Maka ia termenung, tiada kerja. Sedap juga ayat. Syaitan duduk relax, nak buat apa ni, tak ada. Perkara ini menyebabkan berita-berita di langit yang dicuri oleh syaitan terhalang. Malahan mereka mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang kepada kaumnya. Jadi setiba je ia di tempat kaumnya, syaitan pun ditanya, apa yang jadi hingga kamu kembali? Syaitan ni jin hok nakal tu lah. Mereka menjawab, kami terhalang untuk mendapatkan berita dari langit, bahkan kami dikejar oleh bintang. Maknanya bintang lontar dia. Kaumnya berkata, kena betul ni ustaz saya, dia tulis syaitan tu jin, pokok jin. Mereka menjawab, kami terhalang. Kaumnya kata, kita tidak mungkin terhalang dan dari berita langit, tentu ada sebabnya. Tengok, dia pun analisa dia, kalau kita tak boleh masuk, mesti ada kes, ada sebab. Dia cari sebab. Bertebarlah kamu ke timur dan barat, carilah apa sebab yang terhalang. Yakni mereka berpecah untuk menyiasat sebabnya. Tadi saya cerita dah tajuk ni kan. Maka bertebarlah mereka ke timur dan barat sehingga sebahagian daripada mereka pun tiba di Tihamah, tempat Rasulullah SAW berhenti untuk solat subuh. Mereka mendengar bacaan Rasul serta memerhatikannya, lalu berkata, demi Allah, inilah yang menghalang kita untuk mendapatkan berita dari langit. Sebab ada wahyu turun, mana kita nak naik tak boleh. Kemudian mereka pun pulang kepada kaum mereka dan menyampaikan berita tersebut sambil mengagumi Al-Quran dan membawa mereka ke jalan penuh hidayat sehingga mereka beriman. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, surah Jin ayat 1, sebagai pemberitahuan kepada Nabi SAW untuk diceritakan kepada umatnya tentang kejadian tersebut. Kisah ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya kisah tu jelas. Cuma ada lagi kisah lain yang disebut, tengok ni. Maksudnya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara ini kecuali setelah diwahyukan. Mana kalau Nabi tahu dah, senanglah dia tengok jin mari depan, sedut jauh-jauh tak? Mari dekat-dekat. Ahli tafsir mengatakan bahawa jin yang datang berjumpa Rasulullah SAW itu adalah jin daripada Nasibin. Manakala jin yang berada di Nakhlah datang dari Ninawa. Ini kena sarah pula cerita kita. Dia gini, ada kata Nabi jumpa jin ni banyak kali dia jumpa. Ada kata hak dia pergi ke Ukaz, hak tu dia panggil jin Nasibin, mana jin mari daripada Arab.
Ada lagi dia panggil jin hok mari jumpa Nabi di Nakhlah. Nakhlah ni satu lagi tempat di jalan kita nak pergi ke Taif, jalan baru ni. Kita lalu ke bas, kita akan jumpa Nakhlah, Wadi Nakhlah, kita jumpa itu. Waktu anak tulis buku Mekah dulu, saya pergi ke Nakhlah ni, pergi cari di mana ke tempat Rasulullah SAW jumpa dengan jin. Kebetulannya saya sampai di situ, mari daripada Taif turun, sampai di Nakhlah maghrib. Kata maghrib ni, orang tak main cari jin maghrib ni. Atas kereta kita, anak-anak kita, Madani itu duduk tidur atas kereta. Kecil lagi lah, budak-budak kecil. Saya balik tu anak tu baru darjah 2. Di masjid cerah tapi tak ada orang lepas maghrib. Saya pun bagi masuk. Assalamualaikum. Saja nak teh. nak sekali lagi salam tak berani dah, takutnya jawab. Sebab ada satu peristiwa, kawan kita pelajar Madinah, dia nak pergi ke Badar, budak Arab. Dia berhenti solat di macam surau gitu lah. Surau Arab ni kecil, bukan Arab comel macam kita. Surau tepi kampung. Dia solat seorang dia. Tiba-tiba dia waladdallin. Satu masjid tu bunyi. Sudah dia. Dia kata aku lari kan, mesti jin pegang tak? Mau lari ke mana imam? Dia pun cepat-cepat salat, sudah lari balik keluar, naik kereta lagi. Saya duduk memikir, aku ni kalau aku salah sekali lagi kan, dia jawab sungguh salah tu, tak ada lagi mana agak. Ni budak kecil atas kereta ni. Jadi saya ambil pun, saya keluar daripada masjid tadi, naik atas kereta, pergi. Tapi kita jumpa lah Wadi Nakhlah tu. Jadi kata, yang ni ada riwayat lain kata ketika Nabi SAW balik daripada Taif, ketika dia dilontar oleh oleh penduduk Sakif, lontar Nabi balik maya subuh situ, jin dengar. Itu yang pentingnya riwayat-riwayat tu ada. Kemudian apa jin kata, tengok, jin memberi respon yang baik walaupun dia dengar sekali Nabi baca Quran, tapi dia telah mendapat orang panggil maklumat yang baik. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Tengok, dia dengar sekali, dia terus beriman, dan dia telah membuat khulasah ataupun rumusan bahawa kitab yang aku dengar ni yahdi ila rusdi, ia menunjukkan kepada kebenaran. Maka dengan itu kami tak akan buat syirik pada Allah Ta'ala sekali-kali. Sedangkan jin belum ni berguluman dalam syirik. Maka tengok, apabila golongan jin sebut mendengar bacaan Quran ini, mereka kagum dan terkesan dengannya, lalu terus balik untuk menyampaikan kepada kaumnya. Yang kedua, mereka memperakui Al-Quran sebagai sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke arah jalan yang betul dalam hidup. Yang ketiga, lalu mereka terus beriman kepada Allah dan berjanji bahawa mereka tidak akan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Begitulah golongan jin yang mendapat petunjuk dan hidayah dengan hanya sekali mendengar bacaan Quran. Mereka juga terus berdakwah menyampaikannya agar jin lain juga beriman dan selamat. Allahu Akbar. Jadi sifat ni, ini yang nak kata kita kena belajar dengan teknik jin. Yang pertama, bila kita dengar, kita kena buat analisa cepat. Ni kita dengar berapa kali dah. Hak ni orang baca hadis Nabi SAW yang sahih, pandangnya ulama-ulama salaf, tak dengar juga. Hak ni orang bawa cerita pelik-pelik, masih lagi duduk cerita hak pelik tu sedap. Baru ni anak cerita satu kes, ni berlaku sungguh ni. Saya forum dengan seorang ustaz lah, kita sebut, nak sebut nama jawatan dia kan, kau yang kenal susah. Dia duk cerita hadis palsu. Siapa tinggal solat ada 15 ancaman Allah Ta'ala beri. Ada, memang ada dalam kitab Jawi, dalam kitab Wisyahul Afrah. Saya mengajar kitab tu. Letih kita duk takhrik hadis. Sudah. Kita kata macam mana aku nak tegur ni, atas pentas. Dia sebelah, saya sebelah. Kita pun lepas dia cerita pelik, anak buat khulasah lah supaya orang dengar ni tidak terpengaruh dengan cerita tadi. Kita kata dosa besar tinggal solat. Kalau mengatakan solat tak wajib, kufur. Tetapi hadis-hadis yang menyatakan ini, mana kita isyarat lah. Jadi waktu selesai apa ni,
majlis kita tegur dia, tak ni tengok sanak hadis awak baca tadi memang hadis palsu. Dia termenung, banyak tepat dah nak ceramah ni. Mana banyak tepat dia buat cerita palsu, tak murajaah, tak semak. Awak sedap lagi ni. Lepas tu anak nak pergi wayak gapo lepas ni. Fair kau pasal kata. Mana lepas ni saya nak ceramah apa kalau hadis palsu ni dibuang. Tak ada modal. Kecuali dengan hadis palsu. Kita kata subhanallah. Banyak lagi hadis-hadis ayat Quran yang menyebut tentang dosanya tinggal solat. Jadi kalau tak ada hadis palsu ni tak ada modal nak cerita. Rupanya hadis palsu ni sedap menggoreng kata orang. Ini mana masalah kita sekarang ni. Jadi jin ni analisa dia laju. Yang pertama sekali dia boleh terima bila dia dengar yang baik dan dia terus berdakwah. Sebab itulah ada ulama buat analisa, dia kata al-usul salasah. Asas kita ni ada yang baik beberapa perkara. Yang pertama sekali kita kena beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah kepadanya. Lalu ni kita beriman alhamdulillah. Tapi kita berdakwah ke tidak? Ajak orang lain masuk Islam. Berdakwah ke tidak pada keluarga kita supaya mari mempelajari memantapkan keimanan kita, mantapkan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat ke tidak? Slow-slow takut orang marah. Jadi kalau bila kita nak slow, duk main dia satu daripada muda sampai ketua, nak lagi ni. Kereta pula ni dia kata Ustaz, kereta ni tak pakai hiar dah. Pakai sekali masuk ke pakai di saja. Buti-buti sampai rumah. Betul tak? Jadi kita kena automatik juga lagi kita pun. Dakwah tengok jin ni laju, kita baca jin kita kata pelik jin. Allah Taala beri pada dia laju dia punya dakwah. Dia mari jumpa dengan Nabi. Banyak lagi cerita ni, tapi baca diri tadi ayuh yang apa ni. Baiklah kita baca lagi perhabis bab 1 ni. Amin ambil berkat ni. Di antara ilmunya dia dengar hak Nabi baca tu, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa. Jin ni umur pendek ke panjang jin? Dia sempat dengan Nabi Musa AS. Sempat dengan Nabi Musa. Panjang umur dia. Satu cerita yang pelik. Nak dengar tak ni? Kan jadi Israeliat pula. Kita marah Israeliat, kita pula Israeliat. Anak pergi ceramah di satu negeri. Ini cerita betul, kita saya sendiri. Sebelah kita ni ada seorang muda lagi umur nak kata macam muda lah, dalam 20-an gitu lah. Dia tengok kita macam pelik lah, tengok kata takut aku dia ni. Mana tengok orang pelik gini. Kita jangan tengok pelik-pelik orang takut jadi. Kata pelik. Lepas tu kebetulannya sahabat saya ni pegawai agama ni, dia duduk sebelah ni. Dia kata sepupu anak tu jangan takut. Mata dia boleh tengok jin. Saya kata dia bagi ustaz ni memang pegawai jabat agama sebuah negeri yang masuk. Dalam YouTube banyak cerita dia. Tapi dia tak ada cerita mengaku kongsi-kongsi. Lepas tu kita berani cerita, berani ambil sanak dia tu. Dia boleh tengok jin. Allah Ta'ala buka. Baiklah. Jadi selepas kuliah, saya pun kita suka gurau. Kata, saudara macam ni, awak tengok berapa orang jin ada masa saya kuliah ni? Dia kata ramai. Kuliah ustaz mendapat sambutan jin. Main-main gitu. Kata hebat kita. Sebab apa? Dia pun cerita sebab ustaz cerita tentang akhlak, tentang solat, tentang ni, dia suka. Lepas tu dia kata ada ustaz tertentu kalau ceramah ni dia duk cerita bab kahwin, bab bini gini, jin lari. Sebab apa? Puas dia cara kahwin ni, dia beratus tahun dia kahwin, jadi dia jadi macam tak nak bincang dah tajuk ni. Dia sebutlah nama ustaz sekian-sekian. Bila mari ceramah tempat sama yang saya pergi, jin lari dia kata, dia tengok. Saya kata wallahu alam. Sanak yang sahabat kita tu ada saksi cerita lah, saksi tengok dia seorang yang nampak jinnya. Sahabat saya ni ustaz ni cerita, kadang-kadang saya duduk dekat dia, tiba-tiba dia melompat. Kenapa?
dah terderah ni lari kok ni. Nak tepuh aku saat ni saya. Sini lalu kok lalu kok dia. Tapi bila dia nampak takut. Kita ni kita tak nampak ya sedap duduk ni. Oh kalau nampak macam anak kata tadi, dah tak pergi masjid dah kita. Jin duduk sini berjalan. Gimana bang? Dia tanya gitu, klik hal tak dia. Kan saya cerita jin bagi bang. Jadi jin ni tengok ni. Panjang umur dia kata unzila. Jin ni dia mungkin dia sempat dengan Taurat lagi. Dia sempat dengan Nabi Musa alaihissalam lagi. Wallahu a'lam, itu panjang umur. Jadi ini dipanggil cerita jin ayat yang pertama ni sesalah kita. Tengok penutup dan faedah. Ayat ini golongan jin walaupun hanya mendengar, kita ambil yang kedua ni. Golongan jin walaupun hanya mendengar sekali dan sedikit saja bacaan ayat Quran dan terus terkesan, faham, lalu mendapat manfaat daripada Al-Quran dan terus beriman kepadanya. Bertentangan dengan kaum Quraisy yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu sejak kecil. Ada di kalangan keluarganya sendiri. Nah, keluarga Nabi siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab? Yalah kan, keliru lagi ni. Siapa dia pak darah Nabi? Bunyi khilaf kata. Abu Jahal punya Abu Lahab bunyi. Sedap lagi kan setengah-setengah penceramah ni. Oh, Abu Jahal pak darah Nabi. Khata. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Tabat tiada Abi Lahab. Tengok. Abu Lahab walaupun pak saudara Nabi, duduk sekali dengan Nabi di Mekah, dan geng-geng pak Abu yang lain, dia dengar Nabi baca Quran daripada awal lagi, tapi mereka tak mau. Jin sekali mari, alhamdulillah mari. Ini berlaku tak berlaku tak, untuk kita ini? Berlaku ke tidak? Berlaku. Berapa ramai orang yang duduk dengan kita, duduk dengan kuliah kita daripada awal sampai ketua, 3, 4, 5 buah khatam berkitab, tapi tak berubah juga dia punya perangai, tidak berubah juga kepahaman. Dengan kita doa ajar hak Nabi ni hanggup. Anggap gini hak Nabi buat ni. Tapi waktu dia berzikir ke, waktu dia dia ibadat, tak ikut. Tapi ada di kalangan sahabat kita ni sekali mari dengan kuliah. Dia kata ni hak Nabi ni. Saya nak ikut. Ada kata berlaku ni. Kita kata hidayah itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang beri hidayah. Perubahan manusia ni tak boleh. Karena itu dikatakan bahawa hidayah itu ada dua. Hidayah taufik itu kuasa Allah. Hidayah taufik kuasa Allah. Allah Ta'ala yang boleh ubah hati manusia. Kalau manusia tak nak ubah, kita tak nak buat apa. Hidayatul irsyad itu kerja kita, para asatizah, para pendakwah. Kerja kita memberi maklumat pada orang, mengajar orang, itu kerja kita. Tapi kerja nak suruh orang dapat hidayah, dapat berubah, kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita kena ada orang yang semangat sungguh ikut kita kuliah. Saya ni daripada muda sampai ke berubah ni duk cerita hal rokok tu bahaya. Tapi lepas kuliah kita tahu dia lari. Pergi sat rokok belakang tandas, lepas tu mari pula. Rokok ni dia bagi bang macam makan durian dah. Mari wang kakak ni sat rokok lagi. Saat ni baru ceramah buat rokok. Dia tak boleh. Boleh jadi mati dia dengan rokok dah dia. Dengar ada cerita orang mati gini. Biasa orang gini ni ambil gambar dia. Pak cik ni nak mati, ni dia punya. Orang ajar mengucap, kata dia nak ambil gambar tu, tak nak sebatang. Dia kata gua pahwal lagi dia. Pakau sebatang pula dah, mari sini. Takut dia mau lari ya. Mari kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang tak habis lagi tadi. Quraisy tak dengar kata. Maka sifat terpuji jin ini juga selepas mendengar bacaan Quran dan mendapat petunjuk daripadanya, mereka terus kembali berdakwah kepada kaumnya di kampung mereka. Kita kata alhamdulillah. Maknanya dia dengar, dia berdakwah. Sedang ada setengah manusia yang selepas mendengar kuliah dan tadabbur tidak tahu dan tidak pernah balik cerita hatta kepada keluarga yang terdekat, apatah lagi untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ni sentak abana sikit ni. Kita nak cerita kita ni jin baik pada kita. Ayat ini menunjukkan bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dibangkitkan kepada manusia. Baginda sallallahu juga diutus kepada kaum jin. Golongan jin ini tidak ada rasul. Rasulullah sallallahu adalah rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin juga. Ada sebuah buku yang ana baca, beriman kepada malaikat. Buku ni ada dalam YouTube, kita dah syarah.
Kalau tengok buku yang terbaik lah, ada ke sini, saya tak pasti. Coba tanya Tokeh. Buku Sulaiman Al-Ashqar, Siri-siri beriman pada Allah, ada? Buku Sulaiman Ashqar, Siri beriman pada Allah, beriman Allah, beriman Rasul, beriman malaikat, ada ke tak? Beriman. Rukun iman tu insya-Allah yang kita anak terjemahkan ni, insya-Allah kita akan mari sarah kita tu. Dan Syekh Sulaiman Al-Ashqar ke Indonesia dah stop production. Tak ada dah, tak boleh nak jual dah. Dia mau nak beli ni. Kita lah kena buat juga tu. Dalam buku tu dia cerita ada di kalangan jin ni hantar surat ke mufti manusia minta fatwa. Ada cerita dia tu. Saya kata saya tahu je. Kita baca cerita tu. Jadi boleh jadi wallahu alam. Dia manusia ni gini. Jin ni kalau waktu dia nak jumpa kita, dia boleh berupa. Dia boleh berupa manusia. Dia boleh berupa dengan macam-macam rupa. Kita habis dengan cerita dah. Buku ni baca sendiri dah. Nak baca pun tak habis dah ni. Baru bab 1, baru hari pertama baru duduk mari sini. Tak ada 7 hari 7 malam duduk sini, tak habis. Faham tak cerita jin ni? Jin jumpa manusia. Guru saya hari ni cerita jin ni banyak mistik sikit alam ni. Zahrul dia tambah dalam buku ni. Jarah ni sejarah. Mungkin orang lain tak dapat sana ni. Ana belajar di Madinah. Salah seorang guru di Masjid Nabi, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala. Dia cerita, ketika cerita tentang jin, tafsir surah jin, dia cerita, dia kata satu masa Syekh Abdul Aziz Saleh, imam Masjid Haram, Masjid Madinah, khatam kitab. Dia mengajar kitab, dia khatam. Bila dia khatam, anak murid ni mari salam lah. Biasa kan, bila habis kitab tu kita salam, jazakallahu khairah, barakallahu fi, terima kasih tu Syekh, minta halal ke ilmu. Dalam bahasa kita kan minta halal ilmu lah dah. Syekh balik, biasanya Syekh Arab ni, Syekh Masjid Nabi ni, rumah dia tak jauh sangat daripada masjid. Dia balik, dia tak naik kereta, dia jalan kaki. Sebab apa jalan kaki? Waktu balik tu dia baca Quran. Nak sampai rumah dia tu mungkin 1 juzuk, 2 juzuk Quran dia lagi. Orang-orang alim masya-Allah. Kita ni kalau tak baca Quran, baca orang lain pun tak ada juga. Dia jalan. Tiba-tiba siapa tengah jalan, bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh ni orang bisa juga, orang alim. Kalau kita lagi tak ada kawan, mai wisalah tak ada tua lagi ni. Dia kata, "Man antum?" Siapa kamu? Dia kata, "Nahnu, kami murid-murid tuan yang mengaji di Masjid Nabi tadi khatam kita minal jin, dari kalangan jin." Mana agak kalau kita lagi tak lagi. Ni laginya pergi nak pergi nak cek lagi mana dah. Saya kata baik. Dia kata, "Kenapa mari sini?" Dia kata, "Kami nak salam tadi." Dia boleh jelmakan dia. Syekh nampak tapi orang lain tak nampak. Lama holo tangan Syekh duk gini. Mana Syekh? Paholo-holo tangan dak. Jadi dia mari tunggu tengah jalan nak salam dengan Syekh sebab dia tak mahu orang lain tengok. Ini riwayat daripada Syekh Atiyah, daripada Abdul Aziz Saleh rahmatullahi ta'ala ala masyayikhna. Maknanya jin tu dia boleh berupa dengan macam-macam rupa yang ada. Dalam buku Mekah, Muka Ramah yang saya tulis, ada satu cerita Masjid Jin. Raja dengar Masjid Jin? Cerita Masjid Jin di Mekah tu, nama dia Masjid Jin. Pada malam tu Nabi ada temu janji dengan jin. Jin mari nak jumpa kuliah perdana untuk jin saja. Manusia tak ikut. Hak dia ngaji di masjid ni umum, payah nak tanya. Jadi jin minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nak kuliah khas. Kuliah perdana untuk jin. Jadi Nabi pergi. Bila Nabi SAW pergi, dia bawa sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Sahabat bin Mas'ud, mari ikut aku malam ni. Siapa di tempat masa tu tak ada masjid jin, tak ada masjid lagi. Tanah kosong lapang situ tu. Siapa situ? Nabi buat garisan. Dia ambil kayu, dia buat garisan bola gini. Ibnu Mas'ud, "Naam, ijlis huna." Munduk sini, jangan keluar daripada garisan. Ilmu garisan tu tak ajar lagi ni. Tu kena khas lah, ada kerahnya, ada berapanya. Dia tak ada ajar main-main muat pelik-pelik ni. Dah, rugi kita main public ni, live pula ni. Dia mari susul. Ibnu Mas'ud kata, "Aku masuk dia ni."
Pelik dia kata. Dia mari kaki kecil macam kaki anjing, kepala kambing. Macam-macam rupa dia ada. Dia duduk tengok. Dia buat ni dia tak duduk jujur gini, dia duduk tindak atas. Dia tingkat naik. Lama lahnya kuliah apa Nabi. Siapa aku tertidur. Dia tidur dalam garisan dia tu. Nabi kata jangan keluar. Keluar kena pijak kau jin. Jin ramah malam ni. Perdana ni ceramah. Duduk sini. Sapalah sudah Nabi SAW ceramah pada jin, barulah dia kejut Ibnu Mas'ud. Salah satu daripada soalan jin lepas Nabi ceramah, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada ke rezeki makan-makan? Tak ada. Nabi dah sebut cerita jin ni begini kepala kita. Rupanya puak kita ni nurul jin. Kalau ada ceramah perdana, pengurusi kata, tuan-tuan jangan bimbang, ceramah perdana malam ni makanan disediakan. Tidak gitu kena pengurusi masjid bagi tahu. Makanan disediakan sebab rupanya kita pun ada nurul juga bahagian makan-makan. Kalau tak nak makan tak mari ya. Maka Nabi SAW bagi tahu, semua tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah, mana makanan halal, itu makanan kamu, rezeki kamu. Makan tulang-tulang itu rezeki jin. Betul lah kalau kita makan sup tulang, jangan duk kikih habis. Tinggallah sikit. Tak. Takut jin nak mari nak je nak tak ada berapa satu dah dia. Dia kata tulang saja. Tapi dia makan tulang. Itu hak cerita kata jin makan asak tu. Saya tak jumpa riwayat tu. Cuma riwayatnya daripada almarhum Datuk Ismail Qamuh cerita. Ingat deh Datuk Ismail Qamuh. Dia ke banyak cerita tentang Darussalam apa benda. Dia kata jin makan asak. Jadi pasal tu dia gurau tapi sini. Sebab itulah tuan-tuan yang duk main duk seduk asak ni adik-adik jin. Sebab dia bagi sepatas minyak kita. Allah almarhum Datuk Ismail Qamuh. Allah yaghfirlah. Jadi dia minta makan ya. Jadi Nabi kata semua tulang-tulang ni yang sebab tu Nabi kata la tastanji bil azmi. Jangan kamu istinja dengan tulang. Sebab tulang tu ta'amu ikhwanikum minal jin, makanan jin. Jadi kita interaksi macam mana saya pun tak tahu. Siapa ada orang tanya kalau macam ni kita kumpul ya tulang tak? Kumpul tak setepak dah. Kita pun tak tahu juga macam mana jin mari makan masa mana. Bila nak cerita hani ada seorang ustazah respon, dia kata ustaz betul. Kata awak tahu mana betul? Mu tengok kau jin. Dia kata malam tu dia buat sup tulang di rumah dia. Tengah tidur tengah malam bunyi keruk-keruk dapur. Faham ke dah ni? Bunyi macam orang duk makan tulang di dapur. Kata ya Allah kau ustaz cakap molek. Kalau tak cukup tulang awak dia mari makan kan susah. Jadi bolehnya mikir lagi tu. Sebab bila kita cerita lagi tu dia mikir macam tu. Kita kata tidaklah siapa mereka. Begitu sekali para jemaah sekalian, itu dia panggil minal jinnati wan nas. Jin itu satu benda yang cukup berat. Baiklah, bahawa ada kita ni sifat teguh lagi jin. Ayat ini tengok menunjukkan bahawa Rasulullah SAW diutus dia pakai pada manusia. Begitu juga pada jin. Golongan jin tidak ada rasul. Rasulullah SAW adalah rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin juga. Kerana itu Allah Ta'ala tarik beberapa golongan jin ini mendengar Al-Quran dan balik berdakwah menyampaikan kepada kaumnya. Maknanya dia jadi utusan kepada utusan. Jadi pendakwah mubalik dia. Ini menunjukkan bahawa golongan jin ini mempunyai tanggungjawab syarak mukallaf seperti manusia. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Ini juga menunjukkan bahawa jin faham bahasa manusia. Jin boleh faham bahasa manusia. Mereka dapat melihat dan mendengar alam kita, namun kita tidak dapat menampak dan faham bahasa mereka. Timbul soalan. Ni soalan ni menarik ni. Dikatakan yang dilontar dengan api tadi adalah syaitan, jin. Yang mendengar Quran puak jin. Apa kaitannya? Jadi lontar tu syaitan, yang dengar Quran ni jin, apa kaitan? Jawapannya makhluk yang dilontar dengan api bintang, tahik bintang itu, dia terjemah api bintang. Kita kata tahik bintang. Kau tak guna bahasa kampung tahik bintang ni. Api bintang. Boleh faham kau tu? Dia panggil Shihab Meteor. Api bintang nama dia. Bahasa Malaysia tu kita tanya editor lalu sini. Biar dia tanggungjawab. Api bintang. Terjemahan dia betul ke?
Ni dia siapa-siapa yang kacau tu, lihat api bintang ni. Sudah. Dia kata yang dilontar dengan tahi bintang itu ialah jin. Ini kerana jin yang nakal dipanggil syaitan. Sama seperti manusia yang jahat juga dipanggil syaitan. Minal jinnati wan nas. Semua yang jauh daripada ketaatan Allah, sama ada jin atau manusia, maka mereka adalah syaitan. Sesiapa yang menderhaka kepada Allah, maka mereka adalah syaitan. Jin dan manusia jenis bangsa, syaitan sifat. Jelas itu. Kalau kata jin, jenis bangsa jin, keturunan jin. Manusia, orang manusia. Syaitan sifat. Boleh faham dah? Syaitan sifat. Mana tengok orang jahat, syaitan lah tu. Iblis. Iblis anak-anak dia, anak-anak jin. Kana minal jin. Allah Taala sebut Iblis, kan cerita tak mau sembah apa? Tak mau sujud pada Adam, Iblis. Fa fasakan amri rabbi kana minal jin. Iblis tu mari daripada jin, bukan mari daripada Azazel tadi. Dalam surah Kafi, kana minal jin. Cuba tengok ayat. Hal ini boleh dilihat dalam hadis yang diriwayatkan tentang syaitan diikat di bulan Ramadan. Iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Diikat syaitan-syaitan. Maka itu syaitan tu sendiri tu jin. Iblis tu pokok dia dah. Pokok jin. Syaitan curi dengar dan jin ikut juga. Maka apabila dilontar kepada syaitan, jin yang ikut itu juga kena lontar bersama. Jadi dia kata syaitan dengan jin tu hak tolak. Syaitan tu hak jahat. Ayat ini juga menunjukkan kecerdikan jin. Mereka mudah mengesan sesuatu yang baik, yang menyebabkan mereka percaya dan menerima Al-Quran, beradab dengannya. Mereka mendengarnya dengan khusyuk lalu mendapat manfaat daripadanya. Jin yang beriman adalah lebih baik dan lebih cerdik daripada manusia yang tidak beriman, dengan dengar sekali Al-Quran tapi mendapat manfaat. Jadi kerana itu kita kena dengar dan tadabbur Al-Quran, kerana kerjanya ialah membawa manusia dan jin ke arah jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah. Perintah dan larangan yang ada dalam Quran semuanya baik dan mempunyai maslahah, kebaikan dan kepentingan. Inilah kelebihan jin yang baik. Mereka mendengar Al-Quran dengan khusyuk, memahaminya, dapat mengesan kebaikannya. Sekali dengar terus beriman. Apabila mendapat kepahaman, dia tidak hanya duduk diam tapi balik berdakwah. Jadi kita belajarlah dengan ilmu jin ni, iaitulah ilmu dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah memahami, mudah mendengar, mudah mudah buat analisa yang baik. Kita mengatakan alhamdulillah. Jadi tulis ni mana ada kita tu, tidak benarlah kata-kata yang mengatakan bahawa sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Kita kata tidak. Dia baik-baik, dia jahatlah dia. Wallahu alam. Tamatlah kita ulasan kepada bab yang pertama, hari yang pertama dalam buku yang besar ini. InsyaAllah masa penerbit kita ni tulis buku cerita, ada dulu cerita kita ana baca buku kisah benar dari Nabi SAW, kisah gaib dari Nabi. Dia lepas habis tajuk, dia letak kod sini, kita scan, dia keluar dia punya kuliah asal. Hak ni pun kalau boleh diletak juga. Mana depan? Tajuk ada dah? Bisa. Hak ni duduk depan, hak tu duduk belakang. Ada. Lepas jawapan. Ini. Mana sebelum buka apa ni? Kitab tu tekan sini. Cuba tekan. Nak tengok. Kau tak ada main pun. Tak jadi hari ni, cari je dia. Cuba tekan jadi. Keluar. QR code ni. Baru betul. Tak? Kita tekan sini, keluar. Tak payah baca, pakai tengah tengok analisa ada sini. Allah jazakallahu khairan. Ini antara kepentingan kita zaman kita ni. Keluar keluar kena tak tekan lagi tu. Ada, alhamdulillah. Alik muslimat jadi. Jadi mudahlah, mana kita dengar, kita baca, baca. InsyaAllah usaha-usaha sedang dipergiatkan. Sekarang ni saya sedang semak tafsir surah Al-Insan sudah ada. Yang dah siap dan yang cetak
surah Jin, surah Al-Kahfi sudah ada. Surah Al-Kahfi sudah ada, surah Al-Insan akan baik. Sekarang ni kita sedang usaha nak terbitkan tafsir surah Fatihah yang baru khatam 2 hari lepas. Dan insya-Allah kita akan kembar 3 Fatihah, 3 kul, kembar 4. Sebab dia sinonim 3 ni. 4 ni dan itu cerita lain. Ni orang tahu tafsir dulu ni. Arkanul Iman Abu Sahah suruh iklan. Arkan Iman akan di apa ni, dilancarkan. Bila tu? Boleh? Oh, lama lagi. Ingatkan bulan 10 ni boleh start dah. Bersedia dah kita. Satu kitab yang cantik ditulis oleh beberapa orang pensyarah di Universiti Madinah, nama dia Rukun Iman. Waktu anak belajar dulu diberi tugas untuk terjemahkan kitab ni dan sangat menarik. Sebab dia simple. Kalau kita baca mudah sangat nak faham. Rupa-rupanya perbahasan tentang akidah ni tidak payah. Yang payahnya bila kita campur dengan benda-benda lain, campur dengan falsafah tu, dia takluk sana takluk sini, akhir kali kita pun sukar untuk memahami. Jadi benda mudah, kata orang benda yang mudah kenapa diperpayahkan. Jadi setakat itulah dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.